salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Alhamdulillah yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli jutaan kuasa surau Al-Hijriyah SB Road ini, ibu-ibu, bapa-bapa sahaja yang nampak malam ni. Ibu-ibu dah gaib, ghaibul ghuyub, mungkin SOP ya. Tak lupa kepada kekanda-kekanda saya. Yang pertama, Abang Abu Bakar Osman daripada page audio kuliah. Tuan-tuan boleh lihat dalam page ini banyak ulama-ulama, ustaz-ustaz yang mengajar macam-macam tajuk ilmu yang ada. Juga tak lupa kepada Abang Azizan Hassan juga, ya, dia buat live malam ini untuk page dia Syiar Kuliah juga, ya, bagi mengutip dana surau Cemur Impian. So tuan-tuan rahmati Allah, jika nak menyampaikan sumbangan bolehlah berbuat demikian. Alhamdulillah, malam ini kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Hikam. Kita berhenti hari itu pada muka surat 20. Muka surat 20 dengan tajuk Adab-adab ahli tasawuf al-faqir. Apa dia maknanya tuan-tuan? Orang nak jadi orang tasawuf ini, siapa yang nak jadi orang tasawuf ini mesti mempunyai sifat al-faqir. Al-faqir ni kalau kita dengar daripada segi gelaran dunia, min nisbatid dunia, tidaklah sesuatu yang menyeronokkan. Tuan-tuan suka tak digelar fakir miskin? Suka tak? Di sekolah tuan-tuan, kalau pelajar itu dimasukkan dalam senarai fakir miskin, pelajar fakir miskin, bila panggil nama ni, dia nak naik tu malu. Budak-budak bapak budak aku tak tahulah, mungkin muka tak malu kot. Tapi budak-budak ni tuan-tuan, bila sebut gelar pelajar-pelajar yang menerima bantuan asnaf fakir miskin, Allahu Rabbi tuan-tuan, nak suruh dia mau datang naik pentas ambil bantuan tu, lambat, lemak, lolai je langkah dia. Pasal apa? Min nisbatid dunia. Memang betul, daripada segi keduniaan kita malu disebut sebagai fakir miskin. Tapi tengok tuan-tuan, dalam kitab ini dinasabkan, disandarkan, diisnadkan, dihubungkan orang tasawuf itu dengan gelaran al-faqir. Bagi orang tasawuf ni tuan-tuan, gelaran al-faqir ini bukan suatu yang disgrace, bukan suatu yang menghina, bukan satu penghinaan. Bagi orang tasawuf tuan-tuan, al-faqir itu suatu penghormatan. Kerana apa? Memang aku fakir, bukan fakir kepada manusia, bukan mengemis kepada manusia. Aku fakir dan mengemis. Mengemis apa? Kasih dan redha Allah. Ini orang tasawuf. Maknanya tuan-tuan, orang tasawuf ni tak boleh berlaku sombong. Hari itu kita dah bincangkan antara adab yang pertama, wal hurmatu lil akabir. Apa dia? Penghormatan kepada yang besar, yakni yang tua. Saya ulang balik tuan-tuan, hari itu saya mengatakan satu hadis Nabi bersabda, man la yar'am la yur'am. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Orang tasawuf ni tuan-tuan, dia berpegang kepada itu. Man lam yur'am, ya, man lam yar'am la yur'am. Barang siapa yang tidak mengasihi. Kalau kita tuan-tuan tidak mengasihi orang-orang yang lebih tua daripada kita, orang tua takkan sayang kepada kita. Ini kena faham. Maknanya dalam surau ni tuan-tuan ada banyak golongan, betul tak? Ada golongan yang masih remaja. Saya tengok ada remaja di belakang tu.
Ada golongan yang masih pemuda. Ada golongan yang sudah pertengahan umur. Ada golongan yang dinamakan sebagai warga emas. Saya tengok ada tak warga emas dalam ni tuan-tuan? Ada tak? Abang Azizan dia kata dia bukan warga emas, dia masih muda lagi. Walaupun umurnya sudah 63 tahun, tuan-tuan. 63 tahun, tapi saya tengok dia still young. Malam ni mesti dia belanja saya capati, tuan-tuan. Bodik punya pasal. So, orang yang lebih tua daripada kita ni, kita kena nahtarimu lahum, kena menghormati mereka. Tuan-tuan, orang yang lebih tua daripada kita ni banyak ragam dia, betul tak? Kadang bila bercakap tuan-tuan, dia nak menang, dia tak mau kalah. Dia orang yang lebih muda ni tak boleh kata, sudahlah Pak Haji, sudahlah Pak Haji. Pak Haji apa tahu? Belajar dulu pun sampai darjah 5 je. Jangan cakap macam tu. Ada orang tua dulu kan, belajar sampai pas darjah 5, dia kata. Pak Haji mana tahu, sekarang zaman teknologi Pak Haji. Pak Haji apa tahu? Pak Haji zaman tu, ya, orang kata kalam batu apa benda tu. Papan batu. Papan batu. Bapak saya belajar papan batu. Tulis dengan kapur. Zaman papan batu nak banding dengan zaman kita ni, zaman teknologi, zaman Lady Gaga. What the hell? Kasar bunyinya kan. Maka orang yang macam ni sombong dengan orang yang lebih tua, maka dia tak boleh jadi orang tasawuf. Ni apa ni melerik-lerik zikir ni? Apa melerik-lerik ni? Apa buat tahlil-tahlil ni? Apa buat doa selamat ni? Saya minta maaf ya, saya jadi imam je. Kalau tuan-tuan nak minta saya baca doa selamat, sorry, tak ada dalam Islam doa selamat ni. Nabi tak pernah buat. Bodoh. Orang macam ni tuan-tuan tak layak memegang gelaran al-faqir. Kenapa tuan-tuan? Dia namanya apa dia? Al-mutakabbir, orang yang membesar diri. Apa salah cakap elok-elok? Bagus doa selamat. Oh ya, tak ada masalah. Tapi saya minta maaf lah sebab saya pegang pandangan yang tak baca doa selamat ni. Mungkin ada imam lain boleh tolong bacakan. Saya minta maaf. Satu. Saya minta maaf lah, saya tak boleh lama lepas isyak sekarang. Jadi saya kena beransur sebab ada urusan lain. Jadi teruskanlah dengan doa selamat tu ya. 2. Itu namanya al-urmatu lil akabir. Hormat orang yang lebih tua. Tuan-tuan, yang dibuat oleh orang tua-tua kita dulu benda merepek ke? Dalam doa selamat dan tahlil apa bendanya? Semuanya menyebut tentang kalimah Allah, tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah ke baca la ilaha illallah tu? Apa yang ada dalam tuan-tuan? Dibaca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salah ke? Ya, Nabi tak pernah buat taklil tentang rahmati Allah. Tapi orang Melayu, kata Profesor Dr. Siddiq Fadil dalam kertas kerja dia, orang Melayu kalau tak buat amalan taklil, amalan doa selamat, ada tak dia rajin nak baca Quran? Jangan sombong sangat dengan pandangan kita. Saya nak tanya tuan-tuan depan saya ni, siapa yang rajin baca Quran angkat tangan di rumah, balik ni sekarang dia baca Quran? Ada tak? Takkan saya seorang je tuan-tuan ni. Action lah, tak boleh jadi fakir lah ustaz ni. Mutakabbir lah ustaz ni. Tobatlah tuan-tuan, kebanyakannya balik rumah tak baca Quran, tak usah bohong lah. Baiklah dia tengok drama swasta ada Mira Filza dalamnya. Ya marah. Profesor ni tuan, Alam Melayu ni, dia bentang kerja bersama 5 pensyarah yang lain, yang pakar, doktor mereka ni, menyatakan ulama dulu, orang tua-tua dulu-dulu bukan nak buat benda-benda bid'ah merepek. Tapi inilah budaya yang mengajak apa dia tuan-tuan,
orang Melayu untuk membaca Al-Quran secara tidak langsung. Dah kena duduk sini tuan-tuan, nak makan sedap, sekarang capati. Contoh capati kepala ikan, ikut tahlil dulu. Mula-mula ya tuan-tuan tak ikhlas, alamak nak makan capati pun bertahlil dulu. Tapi lama kelamaan tuan-tuan, bila menjadi kelaziman, akhirnya menjadi kebiasaan, dapat kita pahala membaca Al-Quran. Ni motivate tuan-tuan. Lepas baca tahlil sekarang ada jamuan, bukan bid'ah. Ini tuan-tuan, kita terus balon, kita terus kata ini semua bid'ah ni. Keluarga si mati terpaksa pula menyediakan makan. Ini kalau orang itu miskin macam mana, kalau keluarga itu fakir macam mana. Haram kita makan. Cek dulu. Tuan-tuan mati Allah memang ya disebut menyusahkan keluarga si mati dengan memaksa mereka membuat jamuan makan. Itu memang adalah perkara yang tidak dibenarkan. Tapi nak tanyalah pak-pak imam yang ada sini, kalau ada keluarga yang kematian di flat ni, ada tak tuan-tuan pak imam Tok Bila paksa dia membuat arwah makan-makan? Ada tak? Ada? Tak ada. Siapa yang nak buat tuan-tuan? Mereka. Siapa yang support mereka ni tuan-tuan? Adik-beradik mereka. Yang dipanggil imam lah. Takkan nak panggil kaki karaoke pula tuan-tuan. Ini masalah kita. Fitnah yang dilemparkan kepada imam-imam ni. Sehingga saya baca lah satu Facebook tuan-tuan, dia kata apa dia? Imam ni semua muka lapor makan tahlil. Mana muka lapor? Muka nunggu tak ada orang mati ke hari ni? Cukup dahsyat fitnah-fitnah ini. Kalau anda mulutnya begitu, tak layak menjadi orang-orang tasawuf. Baik. Yang kedua, tuan-tuan mati Allah, kalau tadi hormat pada orang yang tua, pandangan mereka, amalan mereka selagi tidak sesat, selagi ada dalil. Yang kedua apa tuan-tuan? Yang kedua namanya rahmatun al-akabir. Wa rahmatul lil asagir. Apa dia? Iaitulah rahmat atau mempunyai perasaan belas kepada yang kecil. Kita yang tua ni tuan-tuan, kena selalu melihat ya, yang lebih kecil, yang muda, remaja ni, budak-budak kecil ni sebagai pandangan rahmah, pandangan seorang ayah. Jangan tengkin-tengkin, bentak-bentak mereka tuan-tuan. Saya dulu ingat masa saya budak-budak tu, dengan kawan-kawan di Madrasah Buntung tu, di surau Buntung tu, bawa naik guli, main guli atas surau. Tahu budak-budak mana kita tahu. Selalu main tegek tu di tanah. Ni kita tegek tu, tegek ni dulu panggil tegek. Orang India member saya panggil gundu. Nala gundu. Tu maknanya cun punya bertuah punya guli. Jadi budak bertuah aku ni dengan kawan-kawan bawa guli duk main atas surau tuan-tuan. Budak-budak. Ada seorang siok ni garang nak mampu. Apa main ni? Merah padam muka dia. Ni aku tampar apa main bawa kotor tak? Kotor. Oi mak ai. Rasa nak luruh atak-atak zinc ni tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, kami budak-budak ni, tahulah budak-budak sambil turun bawa guli tu jelin. Dia ni orang ke rimau. Termati Allah, saya nasihatkan, kalau ada budak-budak yang berbuat demikian, nak jadi ahli tasawuf, jangan marah. Salah nak kita nasihat mereka dengan baik tuan-tuan? Tak salah. Ini yang dibuat oleh Nabi SAW. Apabila sahabat tuan-tuan rahmati Allah yang bernama Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas
Apa kata Abdullah bin Abbas? Kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Qala ya ghulam, inni uallimuka kalimatin. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tuja'aka. Nabi ini bila melihat Ibnu Abbas, dia melayan Ibnu Abbas ini dengan layanan yang baik. Nabi cakap baik-baik. Nabi tidak menyakat. Kita suka nyakat budak-budak. Tidak, tuan-tuan? Ames ni, pakcik sunat kamu. Oh, dengar sunat berlari, tuan-tuan. Keliling surau ni lari. Kita pula saja nyakat. Berdebak langgar tiang, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi ahli tasawuf, jangan perangai suka menyakat. Kalau budak-budak menyakat, tu tak boleh buat apa lah, tuan-tuan. Jangan marah. Ada. Masa saya kecil-kecil juga, tuan-tuan, ada abang besar. Abang ni pun satu hair juga. Tahun 83. Abang ni ngajar kami. Apa dia? Ada mercun tarik tak? Masa tu ada mercun tarik, tuan-tuan. Yang belerang tengah tu kan. Kami kata banyak. Kami keluarkan ada 2 kotak. Kotak kecil. Macam-macam api. Ameh, abang nak ajar kamu. Kamu marah Tok Siok yang jerit pada kamu hari tu kan? Marah. Ameh sini kita buat balas dendam. Balas dendam dia ajar kami, tuan-tuan. Apa abang ni ajar, tuan-tuan? Selipar Tok Siok ni, tuan, kami ikat sebelah dengan tali ni, mercun tarik ni, sebelah lagi kami ikat lagi dengan mercun tarik. Bukan 1, 3, tuan-tuan, triple kami bubuh. Kemudian rapatkan. Jadi tak perasan. Bila Pak Bilal ni, tuan-tuan, Tok Siok ni pakai, berjalan, meletup, pop, keluar bukan alhamdulillah, subhanallah, Arab tut. Tuan-tuan rahmati Allah, kadang-kala sebagai orang tua dia kena melayan budak-budak ini. Wal ghulamu was-sabiyyu as-saghir alladhi lam yablughil al-ulama ba'du. Ulama mengatakan Ibnu Abbas pada masa itu digelar sabi. Sabi ini budak-budak yang masih lagi belum baligh. Dan orang-orang golongan macam ini Nabi ajar lembut-lembut, Nabi ajar baik-baik, Nabi ajar dengan apa? Bukan benda merapu. Tuan-tuan, jangan ajar budak-budak benda merapu. Macam saya tadi lah, jangan ajar budak ikat kasut pada mercun tarik pada selipar orang. Jangan pergi buang angin pada tayar kereta orang. Jangan. Itu karut, semua karut tu. Ya. Pak Imam tengah berjalan, tarik kain pelekat Pak Imam biar lucut, tinggal spender je. Jangan. Kadang Pak Imam spender pun tak pakai, tuan-tuan. Jangan buat apa itu. Tapi apa yang kita kena ikut, tuan-tuan? Kalau nak jadi orang tasawuf ni, ikut tasawuf yang diajar oleh Nabi, cara uslub yang diajar oleh Nabi. Apa dia? Kata Ibn Abbas, Nabi mengajar aku dengan penuh kasih sayang seumpama seorang ayah. Apa kata Nabi? Aku sesungguhnya nak ajar kamu kalimat nasihat, wa'zun. Apa dia? Peringatan, advice. Apa dia? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjaga kamu. Ini nasihat, tuan-tuan. Apa dia menjaga Allah ni? Apa maksud menjaga Allah ini? Ayu ihfaz ududahu wa uquqahu wa amarahu wa nawahiyahu. Apa maknanya? Jagalah hudud-hudud Allah, hukum-hukum Allah. Jagalah, tuan-tuan, bila dikatakan wala taqrabuz zina, jangan mengampiri zina. Zina ni bukan saja buat, hampir pun jangan. Benda ni yang kita kena tegaskan pada remaja-remaja kita ni. Hari ni remaja, tuan-tuan, dia kata tak apa cik, yang penting pak cik, cinta boleh projek, kahwin lain kira. Ada, tuan-tuan, yang cakap itu. What is the important? More important is
apa dia? We can show our love. Paling tidak at least we can kissing. Ada. Tanya remaja tuan-tuan, pernah tak berdudaan dengan awak kamu? Biasa. Apa kamu buat? Pegang-pegang, bukan pegang je, lebih daripada pegang, biasa, bangga. Kita kena beritahu remaja ni tuan-tuan, elok-elok jagalah hak Allah, hukum akam Allah, syariat Allah. Allah akan jaga kamu. Lepas ni baru kita masuk hati mereka tuan-tuan. Tahu tak kenapa kamu jatuh sakit? Tahu tak kenapa kamu jatuh motor baru ni? Tak tahu Haji, kenapa Haji? Sampai patah kaki kamu. Tahu kenapa? Kenapa Haji? Mungkin kamu tak jaga hukum Allah. Ni tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan bila dia dengar nasihat kita tu, dia muhasabah balik. Dia menangis tuan-tuan. Dia mengatakan, apa dah ya Allah ya Tuhan? Mungkin apa yang berlaku ke atas aku ini peringatan daripadamu ya Allah. Terima kasih Pak Cik ni telah mengingatkan aku. Patutnya macam tu masyarakat kita ni. Orang tasawuf tuan-tuan, dia macam tu, ikut yang dibuat oleh Nabi. Apa dah? Tengok budak-budak remaja ni tuan-tuan, bagi nasihat. Sebab tu tuan-tuan, saya agak tertarik macam yang orang tabligh buat. Jangan marah. Sahabat saya orang tabligh tuan-tuan, dia kata kalau ada budak-budak yang zaman rock kapok dulu main gitar ni, greng tonten dia tak marah. Tak marah kan? Orang tabligh ni tak marah. Dan tak ada pula orang tabligh ni kata, apa betul? Apa panjang belalak. Pong kita betul. Uslub ni apa? Apa dia orang buat tuan-tuan? Mula-mula kata dia, sahabat ni, kita tak marah-marah, kalau marah-marah dia lari. Kita ajak minum teh dulu. Orang tabligh ni dia kata, lepas bayan ada minum-minum. Ada teh, kadang buat teh serbat. Orang Pakistan pandai lah teh serbat. Tuan-tuan pernah minum teh serbat? Hajuk, rembenalar sikit dia ada halia sikit dalam tu. Dengan roti dia tu, roti Arab tu. Bila nak minum tuan-tuan, dia panggil budak-budak ni, adik, mari minum. Budak tuan-tuan, budak rockers, lepas menyanyi dahaga lah. Cinta untuk Nabila aku ciptakan. Dahaga budak ni. Kita minum dulu. Orang tabligh nyetir dia minum tuan-tuan. Tak mati Allah. Minum sembang. Sembang. Bila azan Allah, orang tabligh tuan-tuan, dia tak terik. Jangan dah azan dah tu. Majlis apa? Kafir. Apa kata dia, sahabat ni? Kami tak ajak dulu. Kami kata pada memang, sekejap ya, kami nak pergi tunaikan solat. Akhirnya tuan-tuan, cara ini dapat menarik budak-budak ni rupanya. Mula dia membantai teh dulu, cicah roti, habis licin orang tabligh tu punya roti tuan-tuan. Tak rahmati Allah, akhirnya timbul rasa segan. Haji tadi, al-haya'u minal iman, kata Nabi. Rasa malu tuan-tuan, malu membawa kepada iman. Apa dia merasa tuan-tuan? Dia berkata pada sama Nemot, lu tak rasa apa ke? Lu sudah balon tabligh punya roti, teh baik punya balon, lu tak rasa malu ke? Ni dia sembang sama Nemot tuan-tuan. Gua pun malu, semua gua niah, gua tempurung keluar tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, apa yang berlaku? Sukarela mereka ini pergi menunaikan solat berjamaah. Lebih kurang 2-3 bulan tuan-tuan,
Demo tak pakai dah baju tengkorak Slayer Metallica, semua sudah berjubah, berjanggut panjang tuan-tuan, dan salah seorangnya ada depan aku ni tuan-tuan. Jangan marah, gurau je. Tuan-tuan mati Allah, ini uslub orang tasawuf ni tuan-tuan. Dia begitu, dia tidak, orang kata, agresif dalam dakwah dia, malah dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat, itulah yang menjadi sunnah. Patut ini yang kita perjuangkan, daripada kita bergaduh tentang khilafiyah. Taklil tu bid'ah, doa selamat ni bid'ah, kunut ni bid'ah. Berapa kita gaduh benda-benda kan, menyebabkan remaja ni makin lari, yunfiruna minna, lari daripada kita ni tuan-tuan. Tapi buatlah tuan-tuan satu uslub tasawuf, menyatakan apa dia tuan-tuan, macam Nabi SAW. Nabi kata jagalah syariat Allah. Apa lagi? Jagalah hak-hak Allah. Allah ni tuan-tuan, kalau ikutkan hukuk ni, tak ada hak ni tuan-tuan. Makna dia apa? Dia Allah ini, kita sebagai hamba-Nya, kita ni yang kena tunaikan hak kita. Allah tak rugi apa-apa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sembahyang, adakah Allah yang rugi? No. Apa maksud hukuk hak-hak Allah ni yang berkaitan dengan kita? Kalau kita tak sembahyang, duduk dalam api neraka. Kalau kita berzina tuan-tuan, disebat 100 kali, tak disebat 100 kali dunia, ulama kata akan disebat dengan sebatan daripada api neraka. Tak. Tuan-tuan rahmati Allah, apa yang dinamakan hak Allah itu, iaitulah yang menguntungkan kita di akhirat. Wa awamirahu, perintah dia, wa nawahiyahu, dan larangan-larangan dia. Ini dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan, apa dia adab bagi orang tasawuf ini, iaitulah namanya wal insafu minan nafsi. Apa dia? Insaf diri. Apa itu insaf diri tuan-tuan? Ulama mengatakan bagaimana nak dapat keinsafan diri? Merasakan diri kita ini jauh ketinggalan daripada sahabat kita, baru boleh insaf tuan-tuan. Dalam perkara akhirat, agama ni tuan-tuan, kita kena lihat kita ini merasakan masih bawah daripada saudara kita. Itu insaf, baru dapat insaf. Allahu Rabbi, sahabat aku ni rajin pergi pengajian. Aku ni bila lah nak pergi ni. Aku ni sibuk dengan dunia, aku sibuk dengan hiburan. Allah mahu sahabat aku dah pandai dah azan. Aku ni karaoke nombor 1, azan tak keluar suara. Aku ni tengok sahabat ni rajin dia bersedekah. Ya Allah, bukan kaya pun tapi rajin. Hati dia tu pemurah. Aku ni kedekut lagi. Baru dapat insaf tuan-tuan. Apa ni tuan-tuan? Dalam perkara akhirat, dalam perkara keagamaan, kita mesti meletakkan satu perasaan. Apa dia? Kita lebih rendah daripada orang lain dari segi amalan. Tapi dalam perkara keduniaan ni tuan-tuan, jangan kita berangan-angan untuk menjadi lebih daripada sahabat kita. Itu kena ingat. Dia ni ada kereta, lawa keretanya, Lexus. Tuan-tuan, saya tanya dengan orang jual kereta Toyota ni, Lexus ni berapa harganya? Dia kata, Ustaz, Lexus ni harga banglo atas jalan, banglo yang berjalan, yang bergerak, 300,000 ke atas. Oh tuan-tuan, macam mana dapat Lexus ni 300,000? Gaji adalah 3,000 je. Kalau bayar tuan-tuan, hutang pula lagi 500, 3,000 lebih. Maggi pun tak cukup tu, nak makan tinggal spender kata terima. So macam mana nak buat? Ambil rasuah, ni syaitan bisik. Macam mana nak buat? Pecah amanah. Macam mana nak buat? Jadi scammer, tipu orang pergi haji, tipu duit haji orang, tipu ini, tipu itu, tipu, lama-lama mewah. Lepas tu kena tahan, lari, ikut pagar SPRM. Tuan-tuan,
Dalam perkara keduniaan, jangan kita melihat kepada orang yang Allah beri mewah. Jangan kita melihat pada orang yang Allah bagi nikmat, kita nak nikmat lebih daripada dia, a'la minhu atau aksaru minhu, more than him. Sampai bila kita tak insaf, tuan-tuan? Bila ada tamak, bila ada dengki ni, tuan-tuan, kita mengatakan kalau dia dulu belajar sekali dengan aku, sama je pandai dengan aku, tak pandai mana pun, kami sama je. Tapi dia boleh berjaya dalam hidup, dia boleh mewah, dia boleh kaya, tak boleh jadi ni, aku mesti lawan dia, aku mesti buat sesuatu agar nampak lebih daripada dia, walaupun terpaksa buat benda yang haram. Sampai mati tak insaf, tuan-tuan. Ini yang dibuat macam-macam, tuan-tuan. Pergi turun nombor ekor, pergi buat benda-benda haram. Tuan-tuan rahmati Allah, 2 orang lelaki berebut seorang perempuan. Pernah dengar cerita ni? Mencintai perempuan yang sama, cinta 3 segi. Tuan-tuan rahmati Allah, bila cinta 3 segi, perempuan ni agak-agak pilih lelaki yang mana? Mestilah lelaki yang soleh, lelaki yang baik, lelaki yang rajin pergi pengajian, lelaki yang rajin ikut program-program surau, lelaki yang kalau bercakap dia tak suka cakap lucah-lucah, lelaki yang dia bercakap benda yang betul. Perempuan akan tertarik kepada benda yang ini. Kerana apa? At-tayyibuna lit-tayyibat. Perempuan yang baik ini untuk lelaki yang baik. Jadi bila dia pilih seorang, bukan seorang lagi ni, apa berlaku, tuan-tuan? Timbul jealousy, dengki, hasad, bengang. Lalu dia jumpa dengan bomoh, buat guna-guna. Tuan-tuan, ni cerita benar. Buat guna-guna, dia minta bomoh buatkan dia minyak senyonyong, atau kita panggil minyak dagu. Tuan-tuan tahu tak minyak dagu ni macam mana cara buat dia? Saya tak boleh cerita habis, nanti ada yang pergi buat pula sekarang. Habis satu flag ngikut turun. Abang Azizan tahu. Biasa buat Abang Azizan. Mayat, tuan-tuan, mayat wanita mengandung yang mati bersalin, diambil dikorek kuburnya pada malam Jumaat, malam Kliwon. Jawa panggil Kliwon. Dia ada Kliwon legi, bukan Lego, legi Kliwon. Lego yang main tu, yang budak main tu. Apa dia buat, tuan-tuan? Dibakar dagu mayat ni, ditadah air yang keluar, peluh ataupun air yang turun daripada dagu ni dalam satu botol. Kemudian dicampurkan dengan minyak atar, minyak on. Diambil kain kapan sikit, setebih kain kapan, dicelupkan sekali. Kemudian dipuja dengan puja-pujaan. Tuan-tuan rahmati Allah, minyak ini kalau dicalit kepada anak dara, tuan-tuan, dia jadi histeria. Dia tak akan ingat orang lain, melainkan dia ingat seorang je. Abang Azizan, Abang Azizan, I love you dah. Kacau kata Abang Azizan, kena lagi aku. Contoh macamnya marah, contoh. Atau dia panggil Abang Ayoy, Abang Ayoy. Dah Ayoy pula. Tapi tuan-tuan, syair ini satu dia kesyirikan dia. Pertama, syiriklah kerana ia membuat kerja-kerja syaitan. Kedua, tuan-tuan, dia amat berdosa. Kerana apa? Syarat yang dibagi oleh bomoh itu, kalau kena pada perempuan itu, kamu tak boleh kahwin dengannya. Yang boleh hanya berzina sahaja. Nampak tak, tuan-tuan? Macam mana kita nak insaf, tuan-tuan, bila dalam perkara keduniaan, hubbud dunia ni, hubbul insan, perkara keduniaan kita nak lebih, kita nak over extreme, kita nak dia milik kita. Apa cara sekalipun aku mesti dapatkan dia.
By hook or by crook. Lantaklah dia kata. Aku nak buat apa-apa, lantaklah. Yang penting, dia akan sujud di kaki aku. Bila nak insaf kalau ada perangai apa itu? Ni yang berlaku tuan-tuan, yang sampai bawa anak ni ke Ustaz Darusshifa ubat balik. Sebab apa? Seir yang namanya minyak dagu atau minyak senyonyo. Cukup bahaya. So tuan-tuan yang ada anak kopi tu kena cek balik siapa yang dia berkawan, siapa kawan dia, siapa yang mencintai dia. Pasal apa tuan-tuan? Takut nanti anak ini terkena seir. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, dalam kisah hadis insaf minan nafsi ini berlaku kepada seorang sahabat namanya Hanzalah radhiyallahu anhu. Hanzalah menyatakan kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa wa'azana wa fazakkara nar. Satu hari kami duduk dengan Nabi, dengar Nabi memberi tazkirah peringatan tentang an-nar, api neraka. Thumma ji'tu ilal baiti fadahaktu sibyan wala'abtul mar'ata. Habis dengar ceramah ni, balik rumah macam tuan-tuan lah. Dengar ceramah saya ni, kuliah saya ni, semua ngangguk kan. Dengar pasal ni, ngedin kepala kan. Kau cerita pasal neraka, semua macam nak toyak kan. Ada yang menyeka mata ni, mengelap air mata ni, sedih. Ada tak? Kamu tak faham apa aku cakap ni, tuan-tuan. Ada tuan-tuan yang jenis sebab hati dia cepat terasa. Hanzalah kata kami tu macam tu lah. Tapi habis je tazkirah tuan-tuan, balik rumah. Bila balik rumah, fadahaktu sibyan, jumpa dengan anak-anak, wala abtul mar'ata, jumpa dengan isteri bergurau gelak balik. Main dengan anak-anak, mari abang, okey. Isteri pula, marilah Dinda. Lagu malam Jumaat. Macam cerita ni, bila suami ajak isteri malam Jumaat, yang muda-muda lah, yang berumur macam kita tak ada dah. Jarang-jarang ajak ni tuan-tuan masuk bilik. Jom masuk bilik. Pasal petang tadi udah telan kopi janda, mak Jun cap tupai mengamuk. Kata bini, bang, nantilah anak tak tidur lagi ni. Abang masuk bilik dulu, bacalah apa-apa, Yasin ke Quran ke, malam Jumaat Yasin ni, baca Yasin. Nanti kalau anak tidur baru saya ni panggil masuk bilik. Dia pun dengan lemah lulai tuan-tuan, masuklah bilik, bacalah Yasin. Sayu je bunyi Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Sedih bunyi. Tapi tuan-tuan baru Yasin, bininya kata, bang, anak nak tidur. Sadaqallahul azim. Cepat je habisnya tuan-tuan. Hanzalah kata tuan-tuan, memang bila balik rumah kita lalai balik. Betul tak? Lalu Hanzalah mengatakan, in this situation dia sudah menjadi hipokrit, munafik. Nafaqa Hanzalah, qad nafaqa Hanzalah. Ada perasaan yang konflik dalam jiwa dia tuan-tuan, berlawan dalam jiwa dia. Dia rasa bersalah. Tadi kat masjid punya insaf dengan tentang neraka, tiba-tiba balik rumah gelak ketawa dengan isteri, bermanja dengan anak-anak, gelak. Macam mana ni? Kejap nangis, kejap gelak. Munafik namanya. Lalu dia bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan. Bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, lalu dia berkata, wahai Abu Bakar, aku ini sudah menjadi munafik. Pasal apa? Diceritakan ceritanya tadi. Lalu dipendekkan cerita tuan-tuan. Abu Bakar kata apa dia? Pergilah kita jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kepada Nabi, apakah itu yang dinamakan sebagai munafik. Kejap ingat akhirat, kejap lupa gelak ketawa.
Lalu Nabi SAW mengatakan itu bukanlah dinamakan munafik, tetapi begitulah manusia. Wasa'atan fi mu'afasatil aulad wal azwaj. Kata ulama, Nabi bagi tahu ada kala manusia ini perlu bersama dengan anak dan isterinya, bergembira dengan mereka, melayani mereka. Tuan-tuan, mana dia apa tuan-tuan? Kalaulah lepas je ceramah kuliah ni, tuan-tuan terus berubah, tak ndak dah makan, tak ndak dah tengok TV dah, tak ndak dah campur dunia-dunia ni, maka kata Nabi, la safahatkumul malaikah, malaikat akan turun shake hand, salam dengan kamu di jalanan atau atas katil kamu. Mana dengan kita jumpa satu orang lelaki putih rupanya, cantik rupanya, salam dengan kita, kita pun heran, siapa ni? Orang surah Hijriah ke? Siapa ni ya? Dia perkenalkan diri, sayalah ana Jibril alaihissalam. Wuduh tuan-tuan. Pasal apa? Nabi kata malaikat akan respect kamu. Pasal apa? Sekali dengar kuliah terus berubah selama-lamanya, tak nak makan dah. Isteri pun ajak malam Jumaat ni pakai wangi-wangi. Isteri kata, bang, jom masuk bilik, jangan kacau aku. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Sampai makan pun tanda tak, bang, jom makan. Tak nak. Allah ilaha illallah. Abang tak nak makan. Abang nak makan di akhirat sahaja. Oh tuan-tuan, ni dua, sama ada dia insaf atau yang kedua hantar tanjung rambutan tuan-tuan. Pasal apa? Normally manusia akan jadi macam tu keadaan dia, bukan munafik ya. Kita akan sambung tuan-tuan nanti kepada sifat yang keempat, namanya tidak mementingkan diri sendiri, iaitu tarkul intisafillah ya, tidak mementingkan diri sendiri. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada bulan yang akan datang. Tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama dengan saya macam biasa ya, sahabat yang bawa air syifa, bolehlah tuan-tuan beli produk Islam ini. Minum tuan-tuan, musim panas ni elok minum, baca selawat 7 kali. Dan ada sahabat yang membawa barangan produk-produk Islam tuan-tuan. Kalau nak jadi ahli tasawuf tuan-tuan, syarat dia yang paling utama, jagalah sumber pemakanan kita itu. Jangan daripada benda-benda yang syub'ah. Kalau tak, hati kita tak boleh jadi lembut, tak boleh jadi al-faqiru ila Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang beriman. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azim sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin waj'alna minal muttaqin waj'alna minal mu'minin waj'alna minas salihin waj'alna minasy syuhada waj'alna min ahli jannah. Rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.